Maka kalau kita melihat, kalau sekadar bau sahaja, maknanya kita ambil bau saja. Macam filem Firambi lah. Ini namanya family planning. Ambil bau saja. Rasa tidak boleh. So, ambil bau saja. Maka bau itu tidaklah boleh mengenyangkan orang yang membau itu. Jadi di situ ulama-ulama menyatakan tidaklah membatalkan puasa jika kita mencium bunga dan minyak wangi. Begitu jugalah bau aroma masakan yang menusuk hidung, yang tidak juga sebenarnya membatalkan puasa, tapi seelok-eloknya dielakkanlah daripada berterusan melakukan, kerana ini ada disebut oleh ulama sebagai satu perkara yang makruh kerana bersedap-sedap dengan bau-bauan tersebut. Kalau boleh elak, mudah-mudahan dapatlah puasa peringkat khusus, tidaklah peringkat awam, insya-Allah taala. Baik. Ya, yang seterusnya, bagaimana saya dengan mimpi basah di siang hari? Masya-Allah. Mimpi basah. Apa ini? Mimpi basah ini ada kalanya kita tidur waktu siang. Dalam tidur waktu siang itu dia bermimpi bangun daripada tidur, rupa-rupanya ada kesan cairan air mani di kainnya. Maknanya mimpinya tadi itu mungkin mimpi yang mengakibatkan dia mengeluarkan air mani yang bukan disengajakan sewaktu berpuasa, tetapi sendiri keluar. Jadi bagaimana orang begini? Mau diteruskan puasa atau tidak? Masya Allah, teruskan berpuasa kerana puasanya tidak batal jika air mani keluar dengan sebab mimpi, bukan dengan sengaja. Baik. Yang seterusnya, mengenai bagaimana dengan hukum mengorek telinga ketika berpuasa. Tadi masuk ubat dalam telinga, ini korek telinga pula. Masya Allah. Ini dikira sebagai memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Maka jawapan oleh para alim ulama, dalam amalan dan kefahaman kebanyakan masyarakat Islam Malaysia, mengorek telinga membatalkan puasa. Ini dalam amalan dan kefahaman kebanyakan masyarakat Islam di Malaysia. Namun ada yang berpendapat bahawa itu tidaklah membatalkan puasa. Kalau mengorek telinga membatalkan puasa, sudah tentu memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur-kumur sewaktu ambil sunnah berwuduk, sepatut-patutnya membatalkan puasa dan tidak boleh dilakukan. Tapi mengapa boleh dilakukan? Ini jelas membuktikan bahawa kalau setakat mengorek telinga tidaklah membatalkan puasanya. Cuma syaratnya ulama-ulama membahaskan. Ulama bahas kalau nak korek telinga, korek itu takkanlah sampai ke dalam. Ambil pengorek telinga, dia pun sedap korek, tapi bukannya sampai ke dalam gegendang telinga, hanya di luar itu sahaja. Jadi ustaz yang kata batal tu macam mana? Kalau setakat di luar itu dia gatal sangat, maka ditekan-tekan tak hilang, dia ambil sikit, bukan sampai dalam, bukan sampai lepas kepada garisan gegendang telinga, tidak, hanya di luar sedikit sahaja. Jadi tak batal. Korek telinga tak batal puasa. Korek hidung pun sama. Korek hidung, kalau adalah sampah-sampah dalam hidung kita, boleh saja dikeluarkan begitu. Tapi bukanlah korek macam serobong kapal sampai ke dalam, sampai terkeluar ke biji mata. Itu sudah melepasi. Ini kerana ada garisan ini, dalam garisan ini tidak boleh lepas ke dalam itu. Di luar ini boleh lagi. Seandainya darurat memang kita gatal, apa boleh dikeluarkan, tak ada masalah. Tapi bila yang katanya membatalkan puasa itu, ustaz, yang batal puasa bila dah dikorek, dah dapat, engkau pergi makan, yang itu batal. Korek telinga dapat makan, batal sebab makan, bukan korek. Jadi kena faham, Masya Allah, ya. Begitu juga mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan keluar sesuatu daripada badan, iaitu muntah dengan sengaja. Ini muntah pula lah. Muntah ini kalau dia sengaja muntah,
Masya Allah, dia makan banyak-banyak. Lepas apa nama waktu sahur, lepas tu dia makan sudah penuh, masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sudah masuk azan, sudah habis azan, dia pun pergi ambil jari jolok, keluar muntah. Yang ini batal sebab sengaja jolok kasih muntah. Tak boleh. Habis yang tak batal tu apa? Kalau tiba-tiba tengah duduk nonton-nonton, tengah baca Quran, tengah zikir, tahu-tahu mual datang, muntah. Itu tak sengaja. Iaitu tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau dipaksa keluar, maknanya sengaja, maka akhirnya sudah sahlah batal puasanya. Jadi begitulah insya-Allah perkara-perkara sedikit sebanyak yang kita bincang-bincang mengenai hukum hakam yang kadang-kadang ramai orang bertanya macam mana hukumnya, saya ni terus puasa atau boleh terus buka puasa. Jadi berpandukanlah kepada fa in tanaza'tum fi syai'in farudhuhu ila Allah wa Rasul. Kalau sekiranya kamu berselisihan pendapat, maka kata Allah, rujuklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah pimpin kita mendapat suatu keputusan yang terbaik yang dibenarkan sebenar-benarnya di dalam syarak, supaya kita mengikut jalan-jalan yang telah pun dipelopori oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti ketemu lagi pada masa akan datang dalam rancangan siri-siri seterusnya. Insya-Allah kita nak bicara mengenai apa? InsyaAllah yang akan datang ini ana mau bicara pasal solat zikir. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.